Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Naila Huda dalam Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat di mana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat anda boleh menghubungi Astro Awani untuk kepimpinan. Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami cuba bawakan di Realiti Rakyat di Astro Awani, dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, kali ini dalam Realiti Rakyat kami akan bawakan isu berkaitan industri pelancongan di mana industri yang paling awal menerima tempias daripada COVID-19 ini dan juga dikatakan paling lambat untuk pulih, menyaksikan bukan sahaja kesannya di Malaysia tetapi ke seluruh dunia. Tambahan pula akan memberi kesan teruk kepada negara dan juga negeri yang menjadikan sektor pelancongan ini sebagai penyumbang besar bagi sesebuah negara ataupun negeri itu. Jadi Malaysia juga tidak terkecuali dengan penutupan pintu sepadan negaranya dan juga perintah tidak dibenarkan rentas negeri yang kita telah pun ketahui bermula daripada 18 Mac lalu, menyaksikan banyak sebenarnya pengusaha pelancongan lumpuh sepenuhnya. Ya, dan kita lihat impaknya kepada pengusaha produk maupun pengendali perkhidmatan berasaskan pelancongan ini, dan kita sering membawakan kisah-kisah mereka di Realiti Rakyat. Dan kita sebenarnya nak menceritakan tentang beberapa laporan yang dikeluarkan sejak kebelakangan ini. Antaranya kita nak menceritakan tentang sektor pelancongan negara, kerugian 45 bilion ringgit akibat COVID-19. Itu anggaran yang diletakkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, menganggarkan telah rugi sebanyak 45 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini akibat pandemik COVID-19. Dan pelancongan merupakan sektor yang paling teruk terjejas dan juga dijangka paling lambat untuk pulih. Tetapi apa yang dikongsikan beliau semalam pula oleh Menteri Datuk Seri Nancy Shukri agak berbeza. Sebelum ini pihak MOTAC menjangkakan industri ataupun sektor pelancongan ini akan pulih bermula Disember hujung tahun, tetapi melihat keadaan ataupun situasi sektor pelancongan terutamanya sektor pelancongan domestik telah pun mula pulih lebih awal, dan antara faktornya adalah melihat kepada bagaimana rakyat patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan industri pelancongan, tetapi dalam masa yang sama seimbang dengan kepentingan penjagaan kesihatan dan juga perang terhadap COVID-19 ini masih lagi diteruskan. Dan untuk itu kita bersama dengan wartawan Astro Awani Ridauddin Daud yang semalam ada hadir pada acara yang dihadiri Menteri Pelancongan ini, dan untuk menceritakan lebih lanjut tentang apa yang dikongsikan sebenarnya oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, apa yang dikongsikan dan juga melihat kepada situasi sektor pelancongan secara keseluruhannya. Terima kasih Din bersama kami di Realiti Rakyat. Selamat pagi Din kerana sentiasa bersama dengan kami. Terima kasih. Baik Din, semalam kita tahu ada program yang juga turut dihadiri oleh Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Nancy Shukri, yang telah pun beberapa isu telah pun dikupas oleh Menteri sendiri kepada industri pelancongan negara. Apa agaknya isu ataupun tumpuan utama dalam laporan semalam itu? Ya, tumpuan utama seperti apa yang dikatakan oleh rakan setugas kita Naila sebentar tadi, memang betul industri pelancongan nampaknya dijangka pulih lebih awal. Sebelum ini dijangka pada Disember. Tapi nampaknya tak boleh dikatakan Datuk Seri agak terkejut. Tak boleh, mungkin juga nampak agak sedikit terkejut, tapi pada saya dia mungkin lebih gembira dan mungkin lebih tenang kerana akhirnya selepas beberapa bulan memegang portfolio sebagai Menteri Pelancongan ketika saat negara sedang menghadapi wabak COVID-19 yang baru bermula. Kemudian kita ada PKP 18 Mac, memang semua ditutup. Memang industri pelancongan antara yang paling teruk. Jadi sebagai portfolio sebagai Menteri Pelancongan, saya kira itu merupakan antara capaian yang paling besar. Kerana selepas habis PKP, beliau perlu memikirkan cara untuk mengembangkan semula, membangkitkan semula sektor pelancongan. Dan perkara yang dikongsikan semalam, pada saya nampak beliau mungkin gembira dengan situasi semasa yang berlaku sekarang, di mana pelancongan sudah mula menunjukkan bibit-bibit semakin pulih. Jadi daripada dulu sebelum ini kita terlihat, kalau contoh sebagai saya sebagai orang Perak, salah satu hotel. Ya, saya tahu orang Perak, kita sama sebagai orang Perak. Mungkin Fizi juga tahu satu hotel terkemuka di Ipoh terpaksa tutup kerana kerugian yang agak besar. Supaya untuk mengelak kerugian lebih besar, jadi terpaksa tutup. Ramai memang
berhentikan kerja serta-merta. Jadi kita lihat bagaimana, boleh dikatakan kalau orang Perak, orang Ipoh memang tahu hotel itu merupakan salah satu hotel besar, hotel ikon di Ipoh. Bagaimana hotel sebesar itu boleh tutup. Jadi ini melambangkan bahawa sebenarnya sektor pelancongan memang terjejas teruk. Betul. Yang mungkin kita nampak mungkin seperti biasa, tapi sebenarnya bila digali lebih dalam sebenarnya ia lebih teruk daripada jangkaan. Dan apabila menteri sendiri cakap bahawa industri ini mungkin pulih lebih awal, mungkin bukan pada jangkaan awal Disember dan kini mungkin lebih awal. Jadi ini sebenarnya mungkin memberikan sedikit kelegaan lah kepada orang awam, kepada rakyat Malaysia dan secara peribadi kepada saya jugalah. Betul. Sebab saya pun memang ada plan untuk melancong. Betul. Jadi bila semua orang ada plan untuk melancong. Betul. Bila menteri sendiri cakap bahawa ini semakin pulih, jadi saya pun ingin menjadi salah satu ejen lah untuk membantu memulihkan sektor pelancongan. Ini yang kita mahukan. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun kita tahu 2020 ni kita mempunyai satu agenda yang besar, satu perancangan besar di peringkat negara kita di mana kita telah pun menjalankan satu kempen Visit Malaysia 2020 dan di mana susulan daripada pandemik COVID-19 juga kempen ini terpaksa dibatalkan. Dan susulan daripada itu kerajaan ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya MOTET sendiri telah pun mengubah strategi untuk menekankan kepada pelancongan secara domestik. Dan ini laporan kita nak kongsikan di mana MOTET telah pun merombak aktiviti promosi dan juga pemasaran dalam usaha untuk membangunkan semula sektor pelancongan negara dan di mana katanya kempen perhubungan awam juga akan diwujudkan bagi mengembalikan keyakinan pelancong. Dan MOTET juga jelas beliau akan terus mewujudkan pelbagai inisiatif yang sesuai dengan situasi fasa pemulihan COVID-19 ini dan kalau kita nak fokuskan kepada apa yang dijalankan oleh MOTET pada ketika ini adalah melihat kepada pelancongan secara domestik. Kerana kita dapat menyaksikan pada ketika ini dari segi pintu sepadan masih lagi belum dibuka, namun ia akan dibuka pada 10 Ogos nanti, hanya tertakluk kepada mereka yang bekerja di antara Johor dan juga di Malaysia. Dan ini menyaksikan kita tahu dari segi bagaimana sebenarnya kerajaan telah pun merangka aktiviti ataupun acara-acara yang bersifat kepada pelancongan domestik itu sendiri, Nela. Ya, dan kita lihat kepada usaha ataupun inisiatif terbaru ini, selain daripada kempen membangkitkan semula industri pelancongan domestik ini, itu mungkin inisiatif dari segi kerajaan, tetapi kita lihat semangat itu juga kita lihat dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Semangat kita jaga kita itu yang dimulakan sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, itu mungkin daripada aspek kesihatan untuk kita mengamalkan penjarakan sosial, menjaga kebersihan dan sebagainya, tetapi semangat kita jaga kita itu kita lihat mungkin ada sambungannya sampailah sekarang ini kita pula nak pulih ekonomi negara kita. Itu antara semangat yang kita lihat dalam kalangan rakyat Malaysia dan Din sendiri pun katakan tadi ada agenda tersendiri untuk melancong dan juga untuk bantu memulihkan ekonomi. Kita lihat kepada isu industri pelancongan negara domestik ini, ada juga yang katakan walaupun sudah mula pulih tetapi mungkin ambil masa sedikit kerana kita masih lagi tak benarkan pelancong dari luar negara. Tapi pandangan Din sendiri, semangat untuk kita sama-sama membangkitkan semula ekonomi dan juga industri pelancongan ini, bagi Din sendiri apa contoh ataupun apa kepentingannya untuk kita sama-sama mengusahakan ataupun menggerakkan semangat itu? Okey, baik. Kalau dikirakan semangat pada saya bukan saya seorang, macam tadi Hafiz pada semangat untuk bercuti, dan berdasarkan daripada apa yang berlaku di seluruh Malaysia, boleh dikatakan semangat itu sebenarnya memang dah merebak ke seluruh Malaysia. Sebagai contoh, sebelum ini saya pernah ada satu temu bual dengan pengusaha pelancongan. Dia mengatakan bahawa tempahan pada masa itu adalah pada bulan Jun. Kalau tak silap saya call dia pada bulan Jun. Beliau mengatakan bahawa tempahan untuk Hari Raya Aidiladha sudah hampir penuh. So maksudnya mungkin katanya mungkin kerana ramai yang tidak dapat balik semasa Hari Raya Aidilfitri, jadi mereka mengambil peluang ini untuk balik pada Aidiladha. So jadi dari situ sebenarnya bila kita lihat semangat itu sebenarnya dah mula ada pada bulan Jun lagi. So dibawa ke bulan Julai dan mungkin seperti apa yang Menteri cakap, mungkin kita akan jangka untuk pulih lebih awal itu sebenarnya mungkin boleh dapat dicapai, boleh direalisasikan. Kalau kita melihat kepada pengusaha-pengusaha hotel sebagai contohnya dan juga pengusaha pakej pelancongan memberikan diskaun yang amat menarik, dan juga saya ketahui memang ada mengikuti rapat dengan sektor pelancongan ini, membual dari segi pengusaha pemilik resort dan sebagainya, mungkin apa yang dikongsikan dan strategi mereka untuk re-energizekan kembali sektor pelancongan ini. Betul-betul. Antara strategi mereka yang paling saya nampak yang kebanyakannya lakukan adalah dengan memberikan diskaun yang memang sangat menarik. Sebagai contoh, ada satu hotel terkemuka di Port Dickson.
selepas mereka mengemukakan beberapa plan diskaun, mereka mendapat ratusan panggilan dalam sehari. So maksudnya rakyat sebenarnya sudah bersedia pun untuk pergi melancong dan sudah bersedia untuk bantu membangkitkan semula sektor pelancongan di negara kita. So saya rasa mungkin inilah masanya untuk kita bangkit semula dalam sektor pelancongan. Betul. Ya. Dan ini kita bercakap tentang Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sebelum ni yang kita lihat laporan DIN semalam menjangkakan industri pelancongan domestik akan mula menunjukkan pemulihan memberangsangkan pada suku kedua tahun hadapan. Itu yang dijangkakan, tetapi menterinya Datuk Seri Nancy Shukri kata walaupun pelancong asing masih tidak dibenarkan memasuki negara, namun penggalakan pelancongan domestik mula menunjukkan perkembangan positif ketika ini. Ini menjawab soalan asal pada Datuk Ahmad Nazlan Idris. Nancy berkata MOTEK mengunjurkan kerugian bagi segmen pelancong antarabangsa adalah melebihi 31 bilion ringgit. Manakala bagi segmen pelancongan domestik pula pihaknya menganggarkan kerugian melebihi 13 bilion ringgit dan jumlah kerugian ini termasuklah kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan, ekoran aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan ketika PKP itu dan pemotongan gaji serta juga pembatalan tempahan produk pelancongan seperti hotel dan juga pakej pelancongan. Itu antara faktor-faktor yang berlaku ini. Kita nak dengarkan apa kenyataan beliau. Walaupun kita menjangka akhirnya mungkin pada akhir tahun ini, tetapi kita nampak pada beberapa minggu yang lepas ini kita sudah nampak bagaimana bagaimana kita telah melakukan recovery ini dan nampaknya hotel-hotel yang telah bermula beroperasi begitu banyak sekali dan kebanyakannya telah dia punya occupancy rate dengan izin adanya 75%, adanya 100%. Itu yang kita dapat maklum balas daripada Malaysian Association of Hotels dan juga yang lain-lain yang melalui yang bekerjasama dengan kita. Baik, itu antara kenyataan Datuk Seri Nancy Shukri ketika soal balas di Parlimen dan kita juga ingin melihat kepada industri-industri pelancongan di negara kita dan kalau kita ingin menyentuh mengenai negeri Sabah sebagai contohnya, tidak terkecuali mempunyai pelbagai produk-produk pelancongan yang ingin ditawarkan kepada pelancong-pelancong dalam negara pada ketika ini iaitu di peringkat domestik dan juga bagi pelancong antarabangsa sesulan selepas pembukaan semula pintu sepadan negara. Tapi kita ingin melihat kepada satu keunikan di Kundasang di mana wartawan kami Asim Hassan ada mengikuti ataupun ada meninjau sendiri, berpengalaman sendiri pergi ke sana untuk mengikuti apa agaknya perkongsian yang menarik di sana dan kita ingin melihat pengalaman antara keindahan alam yang boleh dinikmati pencinta aktiviti pendakian jika mendaki di Bukit Maragang. Jadi kita nak ikuti laporan yang dibawakan oleh Asim ini. Hari ini saya berpeluang untuk menaiki Bukit Maragang atau Maragang Hill yang berada di Kundasang, Sabah. Jam sekarang menunjukkan pukul 3.30 pagi yang mana saya akan mendaki dalam perjalanan dalam tempoh 1 jam setengah atau 2 jam. Okey, sebelum saya melakukan pendakian ini, mari kita dengarkan dulu apakah kelaziman baru atau SOP baru yang ditetapkan oleh pihak penganjur aktiviti ini, pihak pengurusan aktiviti ini bagi memastikan keselamatan para pendaki yang datang pada ini. Dan bersama saya hari ini adalah Encik Nur Ashram yang merupakan seorang tour guide kita hari ini. So, Encik Ashram, kalau kita tahu apa mungkin yang SOP atau kelaziman baru yang ditetapkan ya untuk ni? Okey, untuk pendakian Maragang Hill ni biasanya kita akan ikut saranan daripada kementerian lah masalah SOP pendakian yang telah ditetapkan seperti hand sanitizer, mask dan penjarakan sosial dan sebagainya lah. Dan kami menghadkan peserta pendakian untuk mengurangkan risiko. Okey. Daripada sebelum ni kami menerima tampahan dalam 100, kami kurangkan kepada jumlah yang lebih sedikit, itu saranan daripada KKM lah. Itu ada antara SOP yang telah kami tetapkan di Maragang Hill sendiri. Mungkin kalau kita tahu kan ada macam-macam pantang larang kalau kita mau naik, mungkin ada guidelines yang mungkin Encik Nur Ashram boleh
Untuk guideline untuk pendakian ni biasanya kami akan jarakkan pendakian daripada setiap kumpulan lah. Kalau macam kumpulan tu ada ramai, kami akan selang-selikan pendakian. Itu adalah salah satu daripada hal baik punya. Okay, selain daripada itu pandang larang masuk dalam hutan tu pun kita sudah maklum lah. Untuk yang pendakian seperti di mana-mana tempat pun kita akan ada pandang larang yang biasa kita masuk dalam hutan, peraturan-peraturan yang sudah tersedia selain daripada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Alright. So sekarang pun dah masanya untuk saya mendaki. Lampu saya pun saya rasa sudah berfungsi atau tidak. Saya kena check dulu. Yes, okay. So mungkin itu saja perkongsian saya. Saya akan bawakan perkongsian saya di atas pula nanti. Okay? Untuk sampai ke puncak Bukit Maragang memerlukan kekuatan mental dan fizikal, apatah lagi ia dilakukan seawal pukul 3 pagi. Aktiviti pendakian sedikit mencabar dengan hanya bertanggakan akar kayu dan batu gunung selain memakan masa 1 jam 30 minit. Penat usah cakap. Apatah lagi di awal aktiviti sudah mendaki dengan kecerunan 35 darjah. Namun, semua itu hilang apabila tiba di puncak. Panorama Gunung Kinabalu, matahari terbit serta kepulan awan kapet jadi hadiah buat panca indera sang pendaki. Dan ini reaksi pendaki yang sempat ditemui Astro Awani. Saya buat trip mendaki Gunung Kinabalu, which is saya bawa 18 orang dan kami berempat ni plan untuk mendaki di sekitar Kundasang lah ataupun Kinabalu ni, dan kami search stargazing dan juga Milky Way. Surprisingly memang dekat sini stargazing adalah antara yang terbaik dekat Sabah. So you guys kalau nak datang sini memang kena stay camping. Selepas beberapa bulan PKP, kita berada di rumah dan hari ini PKPB, saya berkesempatan untuk melawat satu tempat pelancongan tempatan yang berada di Kundasang, Sabah, dan saya berasal dari Kota Kinabalu dan sekarang saya berada di Bukit Maragang Hill. Dan hari ini adalah hari pertama ataupun tempat pertama yang saya kunjungi dan kawasannya terlalu indah. Dan yang penting semasa atau sebelum menaiki Maragang Hill, SOP memang diperketatkan, contohnya penjarakan sosial. Apa yang diharapkan agar pelancongan domestik dapat terus dirancangkan kerana Malaysia punya lokasi menarik untuk diterokai. Semua akui bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu menjejas banyak sektor. Bukan sahaja perkilangan, pembuatan dan makanan. Malahan sektor pelancongan juga tidak terkecuali. Ia terjejas teruk kerana sekatannya menyusuli usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Di Sabah, begitu juga. Sejak PKP, kemudiannya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, pulau-pulau di Sabah tidak menerima kunjungan pelawat. Bagaimanapun, ia berubah dengan kelaziman baharu yang diamalkan dan diterima pula pelbagai pihak. Justru di bawah PKPP, apabila sektor pelancongan dibenarkan beroperasi semula, sudah pasti ramai yang teruja. Bukan sahaja teruja kerana boleh melancong semula, tetapi kerana ingin turut sama menyumbang kepada kecergasan semula ekonomi domestik melalui perbelanjaan melawat tempat menarik di dalam negara. Namun, timbul pula isu lain yang tidak kurang penting menyusuli pembukaan semula sektor pelancongan. Isu itu tidak lain tidak bukan soal keselamatan khususnya pulau-pulau di Sabah. Namun, Pegawai Memerintah KD Sri Sempurna, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Kapten Ahmad Nazri Abu Hassan memberi jaminan pulau-pulau peranginan di Sabah sentiasa dikawal bagi mengelak sebarang bentuk ancaman keselamatan terhadap pengunjung.
Katanya, anggota keselamatan ditugaskan 24 jam di semua 22 pulau peranginan bagi melindungi pengunjung. Selain itu, rondaan di laut melibatkan pelbagai agensi keselamatan sempadan juga turut diperhebatkan. Jadi keselamatan para pelancong insya-Allah lah, sebab memang setiap pulau tu memang ada anggota tentera dan juga di samping anggota tentera berada di pulau tersebut, dan juga kita ada rondaan oleh aset-aset TLDM, aset APMM, Polis Marin. Jadi perairan alhamdulillah. Malah, setiap agensi pihak keselamatan sempadan perairan negara bekerjasama rapat dalam memastikan keselamatan pelancong. Rondaan dan kawalan keselamatan itu juga bagi mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Isu itu timbul dan menjadi dilema berikutan ancaman penculikan dari selatan Filipina. Namun, beliau beri jaminan TLDM bersama agensi penguatkuasaan lain seperti Tentera Darat Malaysia, Pasukan Polis Marin PPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa memastikan sempadan perairan negara tidak dibolosi anasir luar. Dengan adanya kerjasama melalui gabungan setiap agensi pihak keselamatan, sempadan perairan negara sentiasa terkawal dan selamat dikunjungi oleh setiap pelancong yang berkunjung ke pulau-pulau di Semporna. InsyaAllah, sehingga ke hari ini Semporna dalam keadaan aman dan terkawal, tiada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan pasukan keselamatan sentiasa berada di lokasi pulau-pulau peranginan mengawasi keadaan, dan kita yakin dan kita berdoa semoga kejadian ini tidak ada berlaku apa-apa kejadian sepanjang PKP ini. Apa yang dikongsi Kapten Ahmad Nazri itu adalah petunjuk yang baik di mana sektor pelancongan domestik kini meniti jalan untuk pulih dan bangkit semula. Ini juga senada dengan kenyataan dan jaminan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu majlis di Kuala Lumpur pada Sabtu. Kata Nancy, sektor pelancongan tempatan pulih lebih awal dari jangkaan kerana rakyat Malaysia didapati benar-benar mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan sepanjang pengawalan pandemik COVID-19. Menurut Nancy, berdasarkan pemerhatiannya, secara peribadi menjangkakan kemungkinan besar sektor itu bakal pulih pada penghujung tahun. Tambah beliau, semua pihak wajar memainkan peranan bagi membantu memulihkan kembali sektor tersebut sekaligus membantu pelancongan domestik cergas semula. Jadi itu adalah di antara jaminan bagi kita untuk memberanikan diri untuk bergerak di mana-mana, dan sama-sama kita mainkan peranan itu untuk mempertahankan SOP kita supaya kita merasa yakin untuk pergi melancong di tempat-tempat di dalam negara kita sendiri. Jadi kitalah yang akan menjadi contoh kepada orang ramai dan juga negara luar supaya mereka pun merasa nak cepat pergi ke Malaysia. Beliau memaklumkan bahawa pelancongan domestik semakin pulih dan merekodkan antara 70 ke 100% kadar penginapan. Nancy menjelaskan peratusan tinggi yang dimaksudkannya ialah melibatkan sebahagian hotel sebagai contoh di kawasan tepi pantai yang mempunyai tarikan tersendiri. Peratusan itu katanya bukan jumlah keseluruhan sektor pelancongan. Beberapa minggu yang lepas kita dapat melihat terutama sekali hotel-hotel yang berhampiran dengan laut, ada beach, ada yang mempunyai daya tarikan sendiri. Adanya kalau kita pergi hujung minggu begini, ada sudah mencapai 70 sampai 100% yang dilangkaui. Kita sendiri memantaunya. Cuma dari segi keseluruhannya, kalau kita melihat dari segi purata, seluruh negara memang dari 21 hingga 30%. Memang itu purata. Ada yang salah faham apa yang saya cakap kat Parlimen. Jadi saya nak nyatakan di sini 70 hingga 100% itu adalah di antara hotel-hotel yang memang mempunyai daya tarikan sendiri. Boleh pergi sendiri tengok. Dalam hal ini, beliau berharap aliran itu akan berterusan bagi membantu pengusaha dan pekerja hotel yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pada akhirnya, gandengan semua pihak, baik pembuat polisi pelancong dan pemain industri, ia akan menjadikan maklumat Malaysia terus dikunjungi serta menyumbang kepada pendapatan negara akan dicapai dengan baik. Seterusnya, sasaran sebagaimana ditetapkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, iaitu lebih 50,000 pelancong sebulan ke Semporna tidak mustahil dapat direalisasikan walaupun ketika negara masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 yang belum berakhir.
Kehadiran sejumlah pelancong itu adalah jelas memperlihatkan keupayaan sektor pelancongan untuk terus mengekalkan kedudukannya sebagai antara penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Sabah. Ia tidak menghairankan kerana daerah sempurna menerima kehadiran pelancong tertinggi di Sabah kerana daya tarikan yang tersendiri khususnya gugusan pulau selain produk pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. Justru sewajarnya pemain industri pelancongan perlu bersedia dan meningkatkan tahap perkhidmatan serta prasarana dengan sebaik mungkin termasuk penyediaan bilik penginapan yang mencukupi. Pada masa yang sama, saranan sebegini diberikan kepada operator pelancongan. Pelbagaikan produk dan perkhidmatan bukan hanya untuk menarik lebih ramai pelancong, malah meningkatkan kekerapan mereka melawat dan berkunjung ke Sabah. Antara pulau yang terkenal di Sempurna dalam daerah Tawau termasuk Pulau Mabul. Pulau ini terkenal kerana kedudukannya yang sangat hampir dengan Pulau Sipadan, juga tidak jauh daripada Filipina. Pulau ini kecil dan melengkung dan terdapat banyak batu karang pelbagai jenis. Batu karang menjadi tumpuan spesies ikan marin kerana banyaknya makanan plankton. Uniknya, dasar laut Pulau Mabul tidak dalam sesuai dengan kejadiannya sebagai pentas benua di Laut Sulawesi. Kedalaman sekitar 25 hingga 30 meter sesuai untuk aktiviti scuba diving. Lebih menarik, banyak sekali hidupan eksotik seperti sotong kurita, cephalopods, udang geragau, ketam, rumpah laut lain di Pulau Mabul ini. Pulau Sipadan merupakan satu-satunya pulau samudera di Malaysia daripada batu kapur dengan ketinggian 600 meter dari dasar laut. Jika sudah berada di Pulau Mabul, perjalanan ke Pulau Sipadan hanya mengambil masa 15 minit sahaja. Pulau-pulau lain yang ada di Sempurna dan tidak wajar dilepaskan peluang mengunjunginya ialah Pulau Kapalai, Pulau Bambam dan Pulau Timba-Timba. Kesemua pulau ini merupakan syurga bagi penggemar sukan scuba dan snorkeling, malah ia sesuai untuk bulan madu juga. Maka tidak menghairankan, walaupun ada terselit sedikit isu keselamatan, banyak pihak menanti-nantikan peluang mengunjungi pulau-pulau di Sempurna Sabah.